La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uhdatan min lisani. Yafahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan sungguh-sungguh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan limpah dan izin kurnia pada pagi ini, rakan-rakan guru, para pentadbir Sekolah Menengah Kebangsaan Permaisuri Bainun, Tengku Permaisuri Bainun Ipoh Perak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rakan-rakan guru kanan, rakan-rakan guru, putra-putra dan puteri-puteri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi marilah saya mengajak, cikgu mengajak anak-anak semua untuk sama-sama kita panjatkan sungguh-sungguh kesyukuran pada pagi yang hebat ini. Pagi Jumaat Syahidul Ayam, okey, penghulu segala hari, masya-Allah tabarakallah, dan dipahamkan dalam kitab hari inilah, esoknya pada hari Jumaat lah juga habis dunia ni akan dikiamatkan pada hari Jumaat. Tapi pagi ni anak-anak semua yang hadir pada pagi ni, alhamdulillah kita masih lagi pagi tadi mampu untuk mencelikkan mata kita, untuk bangun, mengeliat, menguap dan segalanya kita dah lakukan pagi tadi untuk kita berada di sini pada tahap ini. Kita berada di mana anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, rakan-rakan guru? Kita sedang berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tabarakallah. Thank you Allah, terima kasih banyak-banyak Allah. Sebab pagi ni kau gerakkan hati kami, kau jentikkan hati kami untuk berada dalam majlis-majlis yang macam ni. Kepada yang masih lagi bangun tidur, kata Ustaz Lah Khairi Pulau Pinang juga, "Woi, bangun!" Itulah Khairi punya pendekatan. Okey, bangun segera. Okey, kepada yang dah bangun, cikgu ucapkan tahniah. Cikgu juga nak ucapkan tahniah kepada anak-anak dan para hadirin yang ada dalam program kita pagi ni. Tahniah sebab pagi tadi sempat solat subuh berjemaah di masjid lagi. Masya-Allah tabarakallah. Okey, sempat sujud syahadah. Masya-Allah tabarakallah, hebat. Okey, yang sempat berjemaah di rumah pun hebat. Yang sempat solat seorang-seorang pun hebat, masya-Allah. Yang tak sempat solat ni, cikgu nak ingatkan, mati itu benar, seksa kubur itu benar. Okey, jadi insya-Allah bersesuaian dengan program santapan rohani pada pagi ni dalam waktu duha yang sangat hebat ni, anak-anak, sebelum kita pergi lebih jauh, eloklah pesan guru cikgu, kita mulakan sebelum cikgu terlupa dah sebenarnya ni. Cikgu patah balik, kita mulakan dulu dengan umul kitab. Moga majlis kita terus diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu duha yang sangat hebat ni. Marilah anak-anak, kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah, 7 ayat yang sangat hebat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita sedekahkan surah tadi, hadiahkan surah tadi, infakkan surah tadi, yang pertamanya untuk diri kita, masya-Allah tabarakallah. Semoga dengan surah ni anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru semua, kita terus diberkati insya-Allah, hebat. Okey, kalam pada umul kitab ni, masya-Allah tabarakallah. Dan alhamdulillah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya waktu ini waktu duha-Mu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, kami menadah tangan padamu ya Allah. Jika ada rezeki kami pada hari ini dan hari-hari mendatang di langit ya Allah, Kau turunkanlah kepada hamba-Mu ini ya Allah. Jika ada di bumi, Kau keluarkanlah wahai Allah. Jika jauh, Kau tolonglah dekatkan pada kami ya Allah. Kau perbanyakkanlah ya Allah. Kau halalkanlah ya Allah, Kau sucikanlah rezeki itu kepada kami dan Kau permudahkanlah kepada kami ya Allah, seperti mana Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu yang beriman. Baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan guru, anak-anak, putera-puteri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cikgu nak ucapkan tahniah sebelum cikgu terlupa, sebab anda telah terpilih untuk berada di satu sekolah yang sangat hebat di Ipoh Perak. Bukan semua dapat macam ni.
Dan cikgu dipahamkan, rakan-rakan guru cikgu juga yang ada di sini juga yang terpilih. Siapa yang pilih anak-anak? Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama dengan anak-anak. Anak-anak kena tahu dan kena pasti. Bukan anak-anak je rindu sekolah. Cikgu-cikgu semua rindu sekolah. Rindu nak duduk di kantin, rindu nak berada di padang, rindu nak berada di pot-pot tertentu. Di semua sekolah dia ada pot-pot dia. Grup 3-5 ada tempat dia. Grup 3-4 ada tempat dia. Okey anak-anak, dan cikgu dipahamkan bersama dengan cikgu hari ni, semua warga sekolah. Okey, anak-anak tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Sebelum cikgu pergi lebih jauh, kita dalam medium baru anak-anak sekarang. Kalau tidak, cikgu kena pi ipuh macam dengan cikgu Ustaz Saleh kata tadi. Sebelum subuh cikgu kena gerak dah, masya-Allah, tabarakallah. Tapi hari ni cikgu ada di rumah cikgu di Sungai Petani, walaupun cikgu sebagai salah seorang kaunselor di negeri Pulau Pinang, tapi cikgu duduk di Sungai Petani. Okey, baik anak-anak cikgu, sebelum cikgu pergi lebih jauh, cikgu pasti anda sedang mendengar suara cikgu, dan cikgu harap semasa kita bersama ni, cikgu sangat-sangat mengalu-alukan. Okey, baru ni bersama dengan Majlis Guru Kaunseling Negeri Pulau Pinang, cikgu berkolaborasi dengan Ustaz Tido. Kalau yang kenal lah Ustaz Tido. Okey, Khalil nama dia. Okey, orang Johor. 30 tahun lebih orang muda. Gamer lagi. Dan orang tablik. Okey, tidur tu bukan tidur. Kalau kita belah utara ni sebut tidur. Tapi tidur tu rupanya taklim istiqomah. Cikgu lupa dah. Cikgu ingat cikgu sebut. Taklim tu dia ada singkatan dia. Ada akronim dia. T tu taklim yang cikgu ingat. Okey. I tu istiqomah. D tu dakwah. Taklim istiqomah dakwah orang. Apa dia sebut anak-anak? Dalam menuntut ilmu ni kita ada adab. Dan adab medium sekarang ni anak-anak, sebenarnya anak-anak kena buat apa sekarang dengan cikgu? Hamba buka muka hamba, aku nak tengok siapa dia depan aku. Okey, buka Nadirah, sila buka Farah Waridah, sila buka okey, Suraida, Rashid. Cikgu nak tengok. Alhamdulillah. Anak-anak, bila kita buka anak-anak, adab berilmu ni, katakanlah anda bersemuka dengan saya dalam dewan di sekolah menengah Permaisuri Bainun. Adakah anda akan sorokkan muka anda di bawah kerusi, di dalam meja, ataupun dia dalam tudung? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak anak-anak. Dan kita menuntut ilmu ni anak-anak bukan untuk pandai sebenarnya. Sebab ini suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih kepada yang sudi buka kamera. Tak apa, cikgu minta je. Tak buka pun cikgu tak marah dan cikgu tak denda, insya-Allah. Okey, baik, sekarang cikgu nak setiap anak-anak cikgu yang berada bersama dengan cikgu pada hari ni, okey, tolong tulis anda berada di mana sekarang. Cikgu nak tengok dalam ruangan chat. Okey, tulis yang pertama suara cikgu jelas ataupun tidak. Okey, jelas Teluk Intan, jelas Padang Serai, jelas Sungai Petani. Okey, now cikgu nak tengok. Okey, come on. Semangat anak-anak cikgu di awal pagi sebelum cikgu pergi lebih jauh. Cikgu perlu nampakkan sedikit suasana yang lebih baik pada pagi ni sebab program kita pun santapan rohani. Okey, terima kasih Muhammad Nur. Jelas Teluk Intan. Betul cikgu sebut-sebut tu bercam. Okey, come on. Lagi Parit Buntar, Bido. Come on. Terima kasih Airul. Terima kasih Ili Darwish, Ipoh. Okey, Nur Azizah, Ipoh. Terima kasih. Cikgu suka. Come on, lagi. Taiping, wow. Okey, Lumut, Manjung. Tuan Nur Balqis, Batrisha. Okey, ni orang tuan-tuan depan ni. Christina, mana? Port Dickson, Masya Allah, jauhnya. Okey, Klebang, Ipoh. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu suka. Ni kaedah kita anak-anak sebenarnya. Pendekatan sekarang, zaman now. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, jangan biarkan cikgu syok seorang-seorang. Okey, sagi keras depan komputer. Okey, terima kasih. Baik anak-anak, saya akan teruskan bersama dengan anak-anak. Cikgu diberi masa kurang lebih hari ni 1 jam sahaja. Okey, cikgu pun bukan siapa-siapa. Okey, mula berkhidmat 89 sebagai guru bahasa sebenarnya. Kemudian sambung di UPM, okey, pada tahun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sebelum tu okey, di UPM saya masuk 98, habis 4 tahun lepas tu. Kemudian sambung lagi di UUM dalam Master Science Counselling juga, bidang yang sama yang disukai oleh saya sebenarnya. Bila cikgu buat intervensi diri pada awal dulu ni, rupanya cikgu ni orang sosial. Bila orang sosial, inilah bidang yang sepatutnya. Okey, baik anak-anak. Kemudian sebelum tu Diploma Education di Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan cikgu adalah sertifikat kecil-kecil tu yang kutip di rata tempat. Yang cikgu nak nampak antara yang cikgu sangat ingat bila cikgu ambil sertifikat Color Vibration Therapy dengan Profesor Datuk Dr. Nur Hisham Wahab, pakar fizik daripada UKM. Okey, mai cikgu bagi di awal ni sebagai satu peringatan kepada diri cikgu sendiri dan semua anak-anak cikgu dan sahabat-sahabat yang ada dalam ni.
Mari kita tengok hukum vibration yang ada di dunia ni. Hak ni tak boleh lawan Cikgu Zabriyah. Dia orang fizik, dia orang akmat. Okey, kalau salah tolong betulkan saya. Okey, adinda tersayangan ni. Baik. Nak abad, cikgu nak nampak apa anak-anak? Dr. Profesor Datuk Dr. Nur Syam Wahab, pakar fizik UKM ni pernah buat kajian. Yang kata mulut kita ni Masya Allah Tabarakallah. Jadi poin pertama hari ni anak-anak, dalam kita nak jaga kita punya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perubahan zaman jati diri ni dia ada kaitan dengan komunikasi. Anak-anak, tip pertama cikgu nak bagi hari ni, tolong jaga mulut. Pasal apa? Rupanya mulut ni boleh membunuh. Okey? Mulut ni boleh membunuh. Contoh saya nak bagi anak-anak. Masa cikgu belajar dengan Dr. Profesor Datuk Dr. Nur Syam Wahab ni, dia buat kajian tentang 4 pokok bunga ros yang dia beri di Cameron Highland. 2 pokok dia masukkan dalam satu bilik A di UKM. 2 pokok lagi dia masuk ke bilik B di UKM juga. Bilik A dia tugaskan 10 orang student dia untuk setiap hari selama 3 bulan buat apa dekat pokok ni anak-anak? Jaga dengan baik, disiram, digembur, diletakkan baja dan diberi pujian tiap-tiap hari. Pujian mean vibration positif. Dan pokok B anak-anak ada 2 pokok diletakkan di bilik B jauh daripada bilik A dan 10 orang pelajar dia diminta untuk buat apa anak-anak? Memberikan vibration negatif. Baja bubuh, ayak siram, jurui, Masya Allah Tabarakallah. Tapi tiap-tiap hari pokok tu diberikan vibration negatif. Bodoh jadi pokok daun hijau macam hapa lagi, duri tajam, duk kena orang, duk kena berbaja belakang hang, satu kerja pula, baik hang mampuih. Tu negatif. Yang positif anak-anak, rakan-rakan guru, puji-pujian. Masya Allah, hebatnya kejadian Allah. Bunga ros berkelopak, cantik sangat. Wangi, harum, hijau daun, warna syurga. Masya Allah, tabarakallah. Cara yang positif ya anak-anak. Anak-anak, selepas sebulan anak-anak, pokok A dah mula mengeluarkan pucuk baru. Pokok B masih tidak mengeluarkan pucuk. Dua-dua pokok, bukan satu pokok. Pandai Dr. Hisham ni. Dia buah 2 pokok. Kami tanya masa khusus, dong awak tak buah 3. Sebab saya nak buah 2 dah kita. Tu jawapan orang hebat-hebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu pendekkan, selepas 3 bulan anak-anak, pokok A dah mula mengeluarkan tulip bunga, tapi pokok B masih tidak mengeluarkan walaupun pucuk. Anak-anak, itu antara ilmu yang sangat mahal saya dapat semasa khusus pendek ni, jangka pendek. Okey, kalau di UPM 4 tahun, di UUM 3 tahun, yang tu jangka panjang. Tapi antara yang cikgu ingat, color vibration therapy ni sangat hebat anak-anak. Baik anak-anak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kepada kita pada hari ini, bicara santai Sekolah Menengah Raja Perempuan Bainun, insya-Allah. Raja Permaisuri Bainun, Ipoh Perak. Okey, perubahan zaman versus jati diri. Anak-anak, zaman berubah. Dulu zaman tok-tok kita dulu belajar di sekolah yang bukan tersergam indah macam kita. Dan anda sendiri pun, satu ketika dulu sekolah rendah, habis dia 6, result tak bagus mana pun. Okey, tapi berazam untuk PT3, PMR untuk yang terbaik. Alhamdulillah ada yang dapat, ada yang tak dapat. Dan tahun ni ada yang sebelum dulu UPSR dapat cukup-cukup makan. Okey, alhamdulillah dapat masuk rancangan khas. PT3 pun dapat cukup-cukup makan, PMR dapat masuk rancangan khas. Alhamdulillah, tahniah. Dan hari ini anda telah berada di sebuah sekolah yang dibentuk khas macam ni untuk nak bantu anda anak-anak cikgu. Dan apa berlaku anak-anak? Perubahan zaman ni akan terus berlaku. Dan daripada kecil anda semakin besar lah dah awal remaja. Dan bila awal remaja ni anak, Masya Allah, tabarakallah, cabaran dengan keadaan sekarang ni kita tengok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hari ini kita nak bincang-bincang dalam waktu sejam lebih kurang ni, okey, perubahan zaman ni versus jati diri. Adakah perubahan zaman ni kena seiring dengan jati diri, kekuatan dalaman ke diri kita anak-anak, luaran. Sebab dalam diri anak-anak, dalam psikologi dia kata kita kena bergerak seiring. Yang pertama fizikal. Bangun awal dan pastikan kita ada sedikit exercise setiap hari di rumah. Itu makanan fizikal. Okey, makanan rohani ataupun spiritual. Apa anak-anak rohani spiritual? Kita bangun dengan celik-celik mata tu. Apa pertama kita buat anak-anak celik-celik mata tu? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mengeliatlah dengan nama Allah anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Guru cikgu ajar itu dulu yang pertama pagi-pagi. Jangan sebut benda lain lagi. 2 perkataan tu. Apa dia? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Cikgu ulang sekali lagi. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bila perkataan tu keluar dari mulut anak-anak, biarlah seiring ketika anda celik mata. InsyaAllah anak-anak. Berubahlah zaman sampai bila pun. Jati diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jati diri kita kepada kita anak-anak. Kita akan
berasal dalam keadaan yang sangat hebat. Sebab kita faham Allahu Akbar tu Allah saja yang maha besar. Alhamdulillah kita bersyukur di awal pagi celik mata anak-anak kita masih lagi mampu berdiri. Ada anak-anak orang yang tidur terus. Ni zaman Covid ni. Tidur terus. Kawan cikgu baru ni, bekas pengarah Biro Tata Negara Pulau Pinang. Baik dengan cikgu 14 minggu di Maktab Perguruan Bandar Darul Aman Perda dulu, IPDA dulu. Tahun 93 kami sama-sama setahun khusus kaunseling. Rakan yang baik, orang Sek Jeniang. Baru ni ditidurkan 33 hari, hari ke-34 Allah dah kembalikan dia ke negara abadi anak-anak. Itu keadaan dia. Jadi insya-Allah anak-anak, jangan lupa pagi-pagi anak-anak lepas ni kalau belum buat sebelum ni anak-anak, jaga jati diri anda dengan sebut 2 kalam yang hebat ni. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Anak-anak lepas tu kita buat apa anak-anak? Kita bersihkan diri. This is physical. Kita solat. This is spiritual, rohani anak-anak. Dan kita mula ber-PDPR. Ini mental. 4 anak-anak cikgu sebut sekali lagi. Fizikal kena jaga, spiritual kena jaga, emosi kena jaga anak-anak. Emosi. Okey, emosi pun sangat penting. Dan yang terakhirnya anak-anak, mental kena jaga. Anak-anak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tengok apa yang cikgu tulis di bawah tu. Okey, ambil pensel. Ada kertas depan tu. Tolong tulis Sat. Tindakan berbeza, hasil luar biasa. Okey, tulis sekarang. Tulis di kertas yang ada. Tulis di kertas yang ada. Tulis, ambil pensel tulis. Tindakan berbeza, hasil luar biasa. Cikgu nak sentuh yang ni lu anak-anak sebelum cikgu pergi jauh. Slide cikgu banyak. Mungkin tak habis semua, tak apa. Yang penting, apa yang cikgu nak sampai ni, sampai kepada anak-anak cikgu. Dan para hadirin yang Allah gerakkan hati kita untuk berada dalam skrin pada pagi ni. Anak-anak rahmati, sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin tindakan yang sama kita akan seronok. Dr. Syukri Abdullah berpesan dalam seminar yang pernah saya ada bersama dengan dia. Dalam kaedah mengajar anak-anak kena ada 2, sama ada di sekolah ataupun di luar, ataupun anak-anak nak mencari sesuatu teknik belajar, kena ada 7 hingga 12 kaedah. Maksudnya di rumah kena ada 12 switch. Tekan switch tanam tak menyala, kena tekan switch yang kedua. Kedua tak menyala, kena tekan switch yang ketiga. Tak boleh dikatakan bila cikgu buat, banyak dengan rakan-rakan guru juga, LDP dengan rakan-rakan guru, kita tak boleh kata tak tahu nak buat lagu mana lah cikgu bakar, oh cikgu Ben, banyak kawan-kawan panggil cikgu Ben, tak tahu lah cikgu Ben buat macam-macam dah, mereka tak mau masuk juga dalam kita punya PDPR. Ada, tapi anak-anak yang macam tu perlu pendekatan-pendekatan yang berbeza anak-anak. Jadi tindakan yang berbeza ni anak-anak, yang pertama tadi, kalau sebelum ni anak belum buat, tolong amalkan Alhamdulillah Allahu Akbar di awal pagi. Tolong amalkan mulai pagi besok sebelum anda masuk ke bilik air, buat 3-4 perkara yang sangat kecil tapi dia sangat bermanfaat kepada diri dan mak terutamanya. Apa dia? Kemas tempat tidur. Ni simple, benda kecil. Cikgu buat research tentang ni ya, cikgu pernah buat kajian tentang benda-benda kecil yang mempengaruhi kehidupan seharian. Bayangkan kalau mak tu ada 3-4 bilik anak semua, dia yang nak kena susun bantal, dia nak kena tarik cadar, dia nak kena lipat selimut. 3 benda ni. Kita sebagai anak tak boleh buat. Ni ciri-ciri anak dahaka. Kalau cikgu kata direct. Kita biarkan tempat tidur kita yang kita tidur malam tu untuk mak yang kemaskan. Tidak bertanggungjawab. Anak-anak, cikgu bukan marah, cikgu tegas. Mulai pagi esok, lakukan tindakan yang berbeza ni. InsyaAllah kamu akan tengok hasil yang sangat luar biasa. Antaranya anak-anak yang cikgu pernah dapat. Mak yang kencing manis, Alhamdulillah 3-4 hari lepas tu, mak ni seronok, anak-anak dia dah mula kemas tempat tidur sendiri. Kencing mak tak masin dah, kencing mak dah manis. Kencing mak tak manis dah, kencing mak dah jadi masin. Terbalik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mak hak darah tinggi, Masya Allah, dah semakin rendah. Mak hak demam, tak payah makan Panadol. Anak-anak, tak percaya cuba buat. Satu lagi yang cikgu duk tengok, anak-anak cikgu anak di tempat lain pun suka buat. Tak pernah buat, jarang buat. Sebelum tidur malam, kan anak-anak ni ramai yang suka tidur lewat malam. Sebelum pergi tidur, lepas ambil wuduk tu, ataupun sebelum ambil wuduk saat nak tidur tu, sebelum bergigi, pi sat kat sinki, basuh sat apa saja yang ada kat sinki. Tengok mak seronok ke tak seronok. Ni mak jugalah yang masak, mak jugalah yang basuh. Ni jati diri lemah. Benda kecil tak boleh buat. Kalau benda kecil ni boleh buat anak-anak, insya-Allah. Anak-anak, doa mak kadang-kadang mak tak nak baca untuk kita dengar. Tapi bila cek buat benda, orang Kedah kata cek ni anak-anak lah. Cek buat benda-benda kecil yang macam ni, mak akan tadah tangan ke langit. Mak akan doa, ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau mahbubkan doaku, ya Allah. Anakku dah ringan tulang, ya Allah. Dah buat apa yang sepatutnya. Ya Allah, anakku ni duduk belajar di rumah lah ni, ya Allah. Bagilah apa ilmu yang diajar tu masuk. Jadikanlah ilmu ni untuk dia gunakan di dunia dan di akhirat. Doa-doa mak ni akan lebih mustajab kalau kita menyenangkan hati mak.
Anda suka ataupun tidak, itulah hakikat dia anak-anak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tindakan berbeza, sikit cikgu nak masuk. Baik, sekarang sebelum cikgu pergi slide seterusnya, tolong tulis anak-anak cikgu yang cikgu rahmati, cikgu sayangi sekalian, apa 1-2 tindakan berbeza yang kamu rasa kamu akan mula buat mulai besok yang termasuk yang cikgu sebut tadi. Okey, sila tulis cikgu nak tengok. Sila. Come on baby. Come on. Apa tindakan berbeza mulai besok yang anda rasa anda nak buat? Semayang awal waktu contoh. Okey, tolong mak semampu mungkin di dapur contoh. Mengasuh adik macam pengasuh yang baik. Okey, come on. Terima kasih Muhammad Nur Imran. Anda memang hebat, cikgu suka. Amalkan alhamdulillah. Allahu akbar. Solat sunat sebelum subuh. Masya-Allah. Terima kasih Hafiz. I love you Hafiz. I love you. Allahumma salli ala. Solat fajar. Terima kasih Humam Rafi'i. Okey, lagi. Apa yang kita nak buat mulai besok? Puasa sunat Isnin Khamis. Tu antaranya lah. Bangun tahajud. Terima kasih Haikal. Ini perkara-perkara tindakan berbeza yang biasa-biasa, tapi insya-Allah impak dia sangat luar biasa. Lagi. Solat Jumaat dengan family. Allah, solat duha. Allah. Amalkan bersedekah walaupun sedikit. Terima kasih. Cikgu suka. Okay, good. Best. Terima kasih. Kita teruskan. Baca Quran. Masya Allah. Okay. Cikgu pun sekarang ni, pandemik ni hebatlah. Okay. Mengubah banyak pandangan kita kepada semuanya. Baik, mari kita tengok anak-anak. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cikgu nak tunjuk sikit lah. Bukan nak tunjuk saja, nak menunjuk-nunjuk. Ni syurga cikgu. Okey. Tu family cikgu. Dan cikgu pandemik ni sebenarnya memberikan satu yang pada cikgu yang sangat positif lah. Pasal apa anak tuan-tuan dan puan sekalian yang ada semua. Saya suka bercerita sikit keadaan ni sekarang ni. Saya pun tak tahu. Tak. Jarang. Tapi lah ni kebelakangan ni baru ni dengan Jabatan Paduan pun saya bercerita tentang syurga kita ni. Anak-anak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi ada siapa di rumah, tolonglah berbakti. Okey, sebab kita tahu kita akan pergi sampai ke mana. Dan cikgu mulakan guna dalam hashtag keluarga, hashtag Road to Jannah. Jom kita sama-sama mencari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa anak-anak? Pasal dalam kehidupan kita ni, esok siapa yang akan banyak mendoakan kita? Puak-puak ni ya. Orang lain doa juga tapi tak sebanyak puak-puak ni. Siapa puak-puak ni? Anak, mak, isteri. Okey, anak, ayah, mak, isteri. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Pak menakan, mak menakan. Hati yang terdekat. Masya Allah, tabarakallah. Baik anak-anak. Ni keluarga saya. Perubahan zaman. Sebab perubahan zaman, 2013 besar tu. 2014, 2015. Tu dia 2019. Cuba tengok anak cikgu yang sebelah kanan sekali tu. Tu dia. Punya besar pada Pak Lang dia lah ni. Tu dia. Dululah. Lah tak apa. Lah dia korang sikit dah. Dia dah skipping pagi-pagi 2-3 ribu dah. Korang sikit dah. Anak-anak, ni perubahan zaman. Anak-anak macam tu juga. Tapi kita masih ibu dan ayah yang sama. Selama 5 tahun kamu masih berada di sekolah yang sama. Masya Allah, tabarakallah. Zaman berubah anak-anak, tapi jati diri kita nak jaga mulai hari ini dan hari-hari yang mendatang. Allahumma salli ala. Tengok anak-anak. Ini kerja buat Allah Ta'ala. Kita merancang, Allah menentukan. Okey? Cikgu selalu cikgu ajak orang dan cikgu buat. Cikgu 2-3 tahun sekali cikgu akan duduk dalam keluarga cikgu akan tanya. Okey, tahun depan hang nak buat apa? Tahun depan apa target hang? Tahun depan apa target hang? Kebetulan anak-anak tahun lepas cikgu pernah duduk dengan semua anak-anak cikgu. 3 yang di atas ni semua gatai nak nikah. Jadi kita pun dalam doa kita doalah, ya Allah permudahkanlah jodoh ni. Allah permudahkan sungguh. Terima kasih. Ni rakan-rakan guru kita kena pegang sungguh-sungguh yang ni. Saya selalu pegang, permudahkanlah apa yang kita buat kepada anak orang. InsyaAllah Allah akan permudahkan kat kita dengan berbagai-bagai cara. Pada bulan 9 tahun lepas anak-anak cikgu, rakan-rakan semua cikgu nak share, cikgu dapat seorang menantu sulung. Kemudian pada bulan 5 dapat menantu nombor 2. Tengok tak sampai setahun, Masya Allah, tabarakallah. Dan lebih hebat lagi pada bulan 9 baru ni, 99, 3, yang ketiga. Okey, cikgu dah 3 menantu dalam musim PKP. Dia pakai cikgu, pandai hang atuk bagi buat waktu ni, lega hang. Dah ni rezeki sebenarnya. Okey, ni pun alhamdulillah. Tak jumpa lagi Pak Menakan pun tak jumpa gitu. Tak jumpa, nak buat ke mana? Keadaan tidak mengizinkan. InsyaAllah walau macam mana pun dalam doa kita titipkan. Sikit nak tunjuk anak-anak. Apa berlaku ni, semua ni kita kena jaga anak-anak. Keluarga kena jaga, anak-anak jaga diri sendiri, family kena jaga, guru jaga anak murid, jaga diri sendiri. Sebab apa anak-anak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab ujian dan musibah Allah ni sebenarnya satu cara Allah nak tingkatkan darjat hamba dia. Kalau cikgu sendiri tak mau pergi tengok lebih jauh, okey, cikgu duduk tak duduk dalam masa PKP ni, masya-Allah tabarakallah, cikgu dapat 3 orang menantu. Dan cikgu pun dah mendalami. Dulu cikgu
Tak apa kisah sangat. Mula-mula tempuh PKP hak yang fasa kedua ni, rakan cikgu di Politeknik dulu buat kelas rukun hauli. Dia guru yang sangat hebat dalam mengajar Quran tajwid. Baru cikgu mendalami sungguh-sungguh. Berhati-hati anak-anak cikgu yang cikgu rasa semua muslim dalam ni. Rupanya dalam rukun hauli dulu cikgu tak berapa nak perasan sangat. Angkat takbir mesti kena bunyi. Tu Ustaz Saleh ada. Cikgu nak ulang untuk sebab cikgu dapat ni. Cikgu dapat cikgu rasa masya-Allah, bagi salam pun tak boleh. Kena sebut, kena dengar telinga kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Laki ataupun perempuan. Fatihah kena baca bagi dengar telinga kita. Tu semua rukun hauli. Anak-anak, cikgu nak bagi satu tugasan pada kamu. Hari ni sebelum maghrib menjelang, buka YouTube sekali lagi, cari rukun hauli, belajar balik, menerah balik. Kita takut kita duk solat sebelum ni, ada banyak benda yang kita terlepas pandang anak-anak. Berhati-hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan tepat dia yang tu. Bukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Saya ni nak habaq kat anak-anak apa? Ini cikgu Abu Bakar sendiri dapat musibah dia, masya-Allah tabarakallah. Okey, sekarang ni tiap-tiap malam cikgu tasmik dengan rakan-rakan cikgu. Allah sebelum ni habis surah Al-Mulk, la tengah duk tasmik surah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu lagi. Sajadah Al-Mulk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi sebut tak ingat tu. Okey, baik anak-anak. Ni nak habaq apa anak-anak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tingkatkan darjat kita atas kita. Kita nak tengok dari sudut mana. Baik, mari kita tengok sikit lagi anak-anak. Cikgu perincikan. Allah datangkan ujian untuk kita kuat. Allah tangguhkan sesuatu untuk kita sabar. Dan Allah hilangkan sesuatu supaya kita reda. Redalah anak-anak dengan apa yang ada. Tak payahlah, tak sukalah PDPR ni, apa ni. Ni semua kerja Allah. Allah nampak apa anak-anak? Cuba fikir betul-betul. Benda yang kita tak nampak pun, tapi ya Allahu Akbar. Tak nampak pun yang kata Allah tu. Tak nampak pun virus ni. Tapi dia boleh membentangkan sesuatu yang sangat hebat pada kita kalau kita tengok daripada sudut pandang yang positif. Ini pun anak-anak perlukan jati diri yang baik. Kalau orang jati diri dia lemah, hang mailah hujan yang macam mana pun, masya-Allah tabarakallah. Sebab tu cikgu kata anak-anak setiap hari subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, Allahu Akbar 1000 kali. Banyak sangat cikgu bakar. Tak dapat 1000 buat 500, tak dapat 500 buat 100. Kalau 100 pun tak dapat, dah tukar-tukarlah jadi orang pergi jadi benda lain. Okey, jadi garpu ke, spoon ke. Anak-anak, sambil-sambil je. Sambil-sambil je. Okey, ni hari Jumaat ni selawat sebanyaknya. Anak-anak, para sahabat-sahabat dulu sangat hebat. Lah ni pun kita tengok bila dia dengar kuliah, ada orang boleh dapat sehari 10,000 selawat. Masya-Allah tabarakallah. Barulah esok dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bertepatan dengan satapan rohani kita hari ni anak-anak, cikgu ingatkan diri anak-anak, cikgu ingatkan juga diri cikgu dan semua yang ada pada hari ni. Anak-anak, cikgu ulang, Allah datangkan ujian sekarang ni, pandemik 2 tahun dah ni, kita mengaji di rumah dan berbagai ujian kita tu pasal untuk kita lebih kuat. Sepatutnya kita tengok daripada sudut pandang yang macam tu. Allah tangguhkan supaya kita sabar. Allahu Akbar. Allah tangguhkan kita balik ke sekolah. Allah tangguhkan, tapi nak balik dah ni, insya-Allah. Okey, di Penang pun pakat duk kalut dah ni. Cikgu pun dapat arahan kemarin kena pergi sekolah dah hari Isnin ni, buang curtain, buang semua. Masya-Allah tabarakallah. Depa panggil kelas bogel. Okey, tak apa, untuk kebaikan semua, masya-Allah tabarakallah. Dan Allah hilangkan sesuatu kita reda. Anak-anak, untuk makluman anak, cikgu satu ketika 2-3 bulan lepas lah, tiap-tiap hari dalam minggu tu ada je kematian dalam grup politeknik, dalam grup tingkatan 5, dalam grup sekolah rendah, dalam grup UPM, dalam grup taman, dalam grup sekolah, ada je kematian. Terasa sikit down pada waktu tu. Allah ambil semua yang orang dekat yang kita. Tapi itulah kita nampakkan bila kita reda, alhamdulillah. Sekarang ni bila kita boleh balik pergi masjid, tiap-tiap kali pergi masjid, guru saya selalu pesan tak boleh banyak pun, RM1 pun je dah. Masukkan dalam tabung. Ustaz Mat kata, masuk dalam tabung, masa masuk tu terus niat, ya Allah, aku infakkan sebahagian harta aku ni. Jangan sebut RM1, nampak lekeh kat diri. Ya Allah, aku infakkan sebahagian harta aku ni untuk diri aku, ya Allah, mak ayah aku, ya Allah, guruku, ya Allah. Anak-anak, 3 ni jangan tinggal. Kemudian masuk adik-beradikku, ya Allah, sahabat-sahabatku, ya Allah, muslimin muslimat. Bagi RM1 tapi sebut kelima tu. Jangan sebut kita seorang rugi. Dalam kitab kata semua akan dapat RM1 yang kita sebut. Contoh, kalau ada banyak sikit hari tu kita seronok sikit anak-anak, bagi RM5. Lah anak-anak, tak ada tabung pun tak apa. Janji ada Maybank to you, ada number dalam kita punya handphone. InsyaAllah kita boleh sedekah bila-bila.
Okey, anak-anak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, rakan-rakan guru sekalian, anak-anak, setiap sesuatu bermula dengan mengetahui. Cikgu in bracket komakan, mata tidak dapat melihat apa yang otak tidak tahu. Apa cikgu nak nampakkan di sini anak-anak? Lah kita sedang diuji. Dan kita dapat melihat banyak benda sekarang ni. Kita dapat lihat seorang artis, okey, yang tinggal anak, tinggal suami, masya-Allah tabarakallah, dan artis tu membeli satu impak yang agak baik kepada dunia di Malaysia terutamanya, sehingga kan di tanah haram orang semayangkan jenazah untuk dia. Semua ni bukan kerja buat kita anak-anak. Kenapa anak-anak? Ingatlah, bila buat kebaikan, buat tangan kanan, sembunyi tangan kiri. Noh, biar sembunyi tangan kiri tak tahu. Anak-anak, jadi ingat, bila kita setiap satu tu bermula dengan kita tahu. Kita tahu kita ada mak dengan ayah satu je dalam dunia ni. Okey, kita tengok dia buat macam-macam tiap hari. Tolonglah ringankan tulang. Masya-Allah tabarakallah anak-anak. Cikgu selalu sebut di mana-mana pun, mak ayah keluarga kita tu ladang syurga kita. Cari kaedah macam mana pun untuk kita nak bajakan dia, kita nak gemburkan dia supaya insya-Allah di sana esok nanti di jannah Allah kita sama-sama menikmati hasil ladang tu anak-anak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, putera-puteri sekalian. Baik, cikgu simpulkan sikit lagi. Bila kita pandemik ni anak-anak, kita nak jaga jati diri kita elok-elok. Walaupun perubahan zaman ni dah macam ni keadaan dia, tengok masa yang Allah bagi 24 jam. Surah Al-As ayat 1 sampai 3. Demi masa sesungguhnya wal as innal insana lafi khus. Demi masa sesungguhnya manusia tu dalam kerugian. Kecuali anak-anak jawablah sendiri, ada di ujung tu. Tengok kita lebih masa dengan family sekarang, masya-Allah tabarakallah. Baru ni cikgu berkolaborasi dengan Bro Amin Idris, Iron Man Malaysia. Dia kata tahun ni, tahun lepas masa Ramadan kali pertama dia semayang cukup lengkap 30 malam dan dia jadi imam dan sempat apa nama ni baca Quran habis kita panggil apa? Allahumma salli. Khatam. Allahumma. Dia sempat 2 kali khatam Quran. Dan apa berlaku anak-anak yang cikgu tersentuh tu, dia kata masa kali kedua malam 27 likur tu, bila dia angkat tangan terima kasih ke Allah sebab semua anak-anak dan isteri tersayang dapat khatam 2 kali untuk musim pandemik ni, dia bercucuran air mata. Ini rahmat yang sangat hebat. Anak-anak, alhamdulillah lebih masa juga menyebabkan isteri sekarang ni ramai yang lebih suka. Oh, rupanya suami dia anak-anak ni rajin sebenarnya, cuma tak diberi peluang. Ada anak-anak cikgu yang sekolah rendah sendiri pun anak-anak yang dah pandai masa itu dan masa ini. Bila kita buat pertandingan, resepi hari ni, dia pakai update, kita terkejut. Wow! Okey, roti gardenia tu boleh jadi macam-macam, masya-Allah, dan sangat hebat. Cuma rugi dia, cikgu tak boleh rasa. Boleh tengok gambar saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan masa itu juga lebih dengan kamu anak-anak. Okey anak-anak, jangan duk kira dengan game saja. Di majlis guru kaunseling Pulau Pinang, kalau anak-anak rajin, pergi je kat YouTube Penang Counselor. Ada banyak program yang kita dah buat dan dekat dengan anak-anak. Okey, Dr. Fadil Cik Din baru ni bercakap tentang masa depan anda sebagai pelajar. Samsul Debat belajar mengajar sentuh tentang internet dan game ni. Sebab daripada saringan minasihat yang kita buat kepada semua pelajar seluruh Malaysia, kita tengok benda-benda tu mempengaruhi keadaan anak-anak sekarang ni. Dan Samsul Debat kata apa? Game ni dia macam arus yang deras. Kita tak boleh nak halang anak-anak main game. Tapi kita kena buat saluran-saluran tertentu supaya game tu bolehlah meriliskan dia dan sebagainya. Cikgu terima yang tu. Cikgu sangat rasa teruja dengan kenyataan tu. Anak-anak, lebih masa dengan ibadah, dengan Quran, dengan solat. Sesungguhnya, kalau yang sebelum ni, cikgu fahamlah yang ni. Okey, di rumah cikgu pun ada 2 lagi putera yang sedang di IPT dah ni. Okey, antara masa-masa yang paling memberi cabaran kepada parent ni, gerak subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cikgu harap anak-anak, kalau boleh anak usahakanlah supaya anda subuh pada waktunya. Bukan subuh pukul 7.30, pukul 8. Noh anak-anak. Baik anak-anak rahmati Allah. Ini cabaran kita anak-anak. Cikgu nak tengok, cikgu nak nampakkan anak-anak pun tahu, cikgu pun tahu. Okey, jati diri kita ni sekarang kita kena jaga sungguh-sungguh sebab banyak perubahan. Dulu gadget biasa-biasa. Gadget ni dah terpaksa ada. Okey? Ibu bapa, sikap ibu bapa berbeza sekarang ni. Dulu yang marah-marah sangat, kami sebagai guru bimbingan, kaunselor selalu kan nasihat anak ibu ayah, marah ada masa dia. Tak boleh marah selalu. Sebab sekarang ni anak tak boleh pergi mana. Dulu marah dia boleh lari pergi duduk pokok ketapang, pergi duduk tang ni, lepak rumah kawan dan sebagainya. Lah tak boleh. Kena duduk di rumah.
Jadi ibu ayah kena ada parenting skill sikit. Okey, PKP masih berjalan anak-anak. PAK 21 jalan, internet dah jadi satu benda yang sangat penting pada kita semua lah anak-anak. Okey anak-anak, kesihatan mental perlu dijaga. Cikgu nak sebagai kaunselor berdaftar dan Lembaga Kaunselor Malaysia, cikgu nak tekankan sungguh-sungguh yang ni. Okey, setiap orang ada masalah. Tak ada masalah tu bukan orang. Cikgu ulang, tulis ayat ni, setiap orang ada masalah. Kalau tak ada masalah tu bukan orang. Okey, tapi masalah tu insya-Allah kita boleh atasi dengan kecerdikan yang kita ada. Okey, Allah bagikan kita akal. Allah letakkan di atas sekali anak-anak. Allah pecahkan dua, hoka, otak kiri dan otak kanan. Dan beza-beza. Kiri ada fungsi dia, kanan ada fungsi dia. Apa cikgu nak pesan ke anak-anak, rakan-rakan semua yang ada dalam ni, kalaulah keadaan satu ketika kita tertekan sangat, stres dengan apa keadaan pun, tolonglah cari siapa pun tak apa. Janji dia tu orang, dia ada telinga untuk dengar apa yang kita nak habaq kat dia. Kena cari. Tak ada juga. Tak ada cikgu, saya tak ada siapa. Tolong bagi ada satu cermin yang besar di rumah dalam bilik. Tutup pintu, kunci, bercakaplah dengan cermin tu. Tak tahulah cermin tu, tak tahu nak abang aku sehari dua ni awak tu berasa macam nak mati ya. Tapi aku tahu mati ni bukan kerja buat aku, bercakaplah. Sebab dalam psikologi kaunseling kata, bila kita luahkan tu, insya-Allah beban dari 10 akan tinggal 5, akan tinggal 3, akan tinggal 2. Dan yang banyak lagi anak-anak, kalau kita tanya ustaz-ustaz yang tinggi ilmu dia, masya-Allah tabarakallah, okey, habis tak ada sangat pun, ambil wudu, duduk sembahyang sunat 2 rakaat, istighfarlah 100, 500, 1000, 2000, rasakan insya-Allah. Okey, masa solat sunat, masa stres sangat tu, masa solat sunat, sujud antara akhir tu, letak lamakan sikit dari tu ke sejadah. Sebab apa anak-anak? Dalam ilmu sains, kalau anak-anak belajar, cikgu terbelajar sikit, rupanya dalam hukum vibration pun, bila kita letak dari kita ke sejadah anak-anak, segala masalah kita, dia macam wayar bumi dekat dengan bangunan. Letak, dia akan insya-Allah alirkan masuk ke dalam bumi. Anak-anak, rupanya Allah buat ni, masya-Allah tabarakallah. Cuma kita tak tahu rahsia dia anak-anak. Jadi anak-anak, bila kita benda-benda ni ada dalam diri kita, berubahlah zaman macam mana pun. Cabaranlah macam mana pun insya-Allah. COVID masih lagi ada anak-anak tapi makin menurun dah. Okey, tak sampai 10,000 dah. Kurikulum berjalan anak-anak, PDPR berjalan. Jangan marah kurikulum, jangan marah PDPR, jangan marah internet kalau internet tak berdamai dengan kita pada masa-masa yang tertentu. Hari ini terima kasih internet sebab anda sangat berdamai dengan kita. Cikgu rasa anda dengar clear dan elok di sana. Okey anak-anak, komunikasi ada dua, lisan dengan bukan lisan. Okey, bukan hak tu memanglah sebagai guru bimbingan, sebagai kaunselor kena mendalami. Cuma cikgu nak nampak, tolonglah jaga hubungan baik. Cikgu sebut dah tadi ingat pokok bunga ros di rumah. So lepas ni praktikkan insya-Allah, banyakkan keluar vibration positif dari mulut anda dan perbuatan anda. Mak masak segan nak puji, tak pandai nak puji, cukuplah mak. Kan, bagilah sikit love. Bagilah sikit good. Mak, gulai hari ni. Jadilah. Okay? Please, semua orang perlukan sumbangan kecil yang macam tu untuk kita akan jadi lebih baik. Anak-anak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang anak-anak nampak tak skrin cikgu? Kalau nampak, tulis anda nampak apa sekarang. Okay, come on. Anda nampak apa? Semangat. Sila tulis apa yang anda nampak di skrin sekarang. Okey, sila tulis apa yang anda nampak di skrin sekarang. Sila tulis apa yang anda nampak di skrin sekarang. Sila tulis baby, thank you. Terima kasih. Okey, lagi. Apa yang anda nampak sekarang? Sila tulis. Baby, bayi, lagi. 5 orang. Ini orang matematik, dia akan tulis 5. Lagi. Tengok jauh sikit. Come on. Come on, tengok jauh sikit. 5 baby. Come on anak-anak. Buka minda. Keluar sikit dari kotak. Dah keluar dah. Hamba Allah. Tu dia keluar dah. Generasi akan datang. Suka, cikgu suka. Come on. Ada baby pakai spek. Okey, cikgu suka. Bagus. Generasi Z. Yeah, cahaya mata. Amboi sejuknya mata. Sejuk dengan Allahu Akbar. Come on. Lagi. Anak-anak cikgu. Bayi pakai lampin. Anak orang. Yes, bukan anak menatang. Tu bahasa orang Kedah Kasak semua. Okey, rezeki Allah Ta'ala betul. Anak saudara cikgu sebelah Kubuk Panjang sana. Kahwin dah 20 tahun. Masih dia belum dapat baby. Amanah Allah. Terima kasih Imran. Cikgu suka jawapan tu.
Lagi. Come on. Baby yang cukup sifat. Yes. Tanggungjawab. Terima kasih Rifai. Umam ni dari tadi lagi. Aktif dia. Subhanallah. Cikgu suka. Okay, come on. Okay, terima kasih cikgu suka. Okay. Baik. Siapa saya? Semua jawapan tu betul. Okay, soalan seterusnya. Cikgu namakan yang nombor 1 ni A. Nampak anak panah cikgu tunjuk ni? Ni A, ni B, ni C, ni D, ni E. Sebab anda belajar, cikgu nak uji minda anda sikit lagi. Okey, tolong maklumkan pada cikgu, habaq kat cikgu di ruangan chat, bagaimana, okey, siapakah di antara 5 A, B, C, D, E ni pada pandangan mata kamu paling nakal? A, B, C atau D atau E? Tulis sekarang, come on, tulis sekarang. B, Masya Allah cepatnya. Okey, terima kasih Khairina, terima kasih Umairah, terima kasih Airul, terima kasih Syuhada. Okey, jawapan berbeza sebenarnya. Okey, pandangan berbeza. Okey, semua Masya Allah. Okey, siapa paling nakal? Siapa paling nakal daripada pandangan mata kamu? Okey anak-anak, terima kasih banyak-banyak. Okey, cikgu dah buat 1000 orang dah. InsyaAllah jawapan yang paling banyak B. Tengok macam mana cara kita belajar anak-anak. Kita belajar dengan apa? Dengan mata. Kita belajar dengan apa? Dengan telinga. Kita belajar dengan apa? Dengan semua panca indera. Bila kita semua panca indera ni guna ni anak-anak dengan sebaik mungkin, hamailah perubahan zaman yang macam mana pun, insya-Allah jati diri kita tahu. Jati diri kita akan terus mantap dan terus elok anak-anak. Anak-anak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah kawan-kawan kamu jawab tadi. Ini amanah Allah, ini amanah Allah, ini amanah Allah. Ini baby, ini tanggungjawab, ini masa depan, ini generasi Z. Cikgu suka jawapan tu. Hak B tu pun cikgu suka. Hak C, E pun ada, Masya Allah. Okey, Balqis kata E. Jawapan kita anak-anak akan jadi tepat bila kita boleh bagi alasan. Okey, tak apa. Yang tu cikgu terima seadanya. Tapi yang cikgu nampakkan sikit pagi ni, yang B tu memang nampak nakal dia. Cikgu nak tanya kamu, agak-agak kamu mak ayah di rumah nampak tak nakal kita? Mak ayah tengok kita tiap-tiap hari. Cuma mak ayah tak kata je tau. So, bila kita nak buat satu di rumah, kalau kita rasa perbuatan kita tu menyakitkan hati mak ayah, please, tak usah buat. Kita nak pergi sekolah esok, kalau perbuatan kita tu menyebabkan kawan tak suka, warden tak suka, cikgu tak suka, pentadbir sekolah tak suka, pengetua tak suka, Allah tidak suka anak-anak. Fikir dulu sebelum buat. Okey? So anak-anak, terima kasih sebab anda nampak apa yang cikgu nak nampakkan. Terima kasih walaupun jawapan lain berbeza. Anak-anak, ada seorang budak maktab rendah Saimara, Allahumma salli ala, balik Pulau Pinang. Dia kata budak yang paling nakal sekali budak E, macam Balqis kata. Cikgu tanya dia, pasal apa? Hang kata E, semua orang kata B. Cikgu cuba tengok betul-betul. Pasal apa ni orang nak ambil gambar depan ni cikgu. B tu sebenarnya duk elok, tapi C yang tarik dia, cikgu tengok tangan C. Ni jawapan budak bagi. Cuba kau perhati gambar tu. C yang tarik B tu. Bila kameraman kita ready, 1, 2, C tarik. Cikgu tahu pasal apa C tarik? Pasal D yang suruh B tarik. C tarik. C hang tarik tangan tu. D kata dia suruh C tarik B. Lepas tu pasal apa hang jawab E? Sebenarnya cikgu, E yang bisik dekat D. Dia kata kat D bisik telinga, hang habaq kat B, hang habaq dekat C suruh tarik B. Kalau tidak sekali aku jentik telung hang. Tuan-tuan, ni budak bagi jawapan ni. Saya cukup suka jawapan tu sebenarnya. Okey? Jawapan apa yang kau bagi dalam kehidupan anak, jangan melanggar etika kehidupan, jangan langgar adab, jangan langgar akhlak dan sebagainya. InsyaAllah anda akan hidup baik dalam dunia ni, dan insyaAllah esok anda akan ditempatkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak rahmati Allah, terima kasih baby. Bye bye. Okey anak-anak. So, kita ni anak-anak dari baby tu kita besar dulu 9 bulan 10 hari. Anak-anak, subhanallah, tabarakallah. Dalam rahim ibu. Besarkan kita, tambah-tambah anak sulung. Okey, siapa anak sulung di sini? Tolong. Okey, sebut saya. Siapa anak sulung? Cikgu nak tengok ramai dah anak sulung. Come on, anak sulung, anak sulung. Mai, anak sulung. Okey, Amirah anak sulung. Alia anak sulung. Muhammad Afiq anak sulung. Haikal anak sulung. Okey. Tahniah kerana anak-anak sulung. Dan terimalah hakikat anak sulung ni selalu kena marah, selalu dipertanggungjawabkan.
Main dengan adik, adik bagi jatuh cawan, kita kena marah. Along, pasal apa bagi jatuh cawan? Adik pun hantar kita nak tengok. Buta kawa. Tu ayah mak dulu. Nggak ada dah insya-Allah. Anak-anak, kalaulah pagi hari contoh tengah duk makan, anak bagi ayak tumpah. Kalau bapa yang perongoi orang Kedah kata, yang panas badan, dia akan marah-marah. Ayak tumpah tu kena baju dia pula. Pagi tu dia ada mesyuarat pula. Okey, kalau mak ayah yang ada ilmu parenting, ayak tumpah, dia akan bangun mak ni, ayah ni, okey, dia akan bangun buat apa? Bangun tengok Allah tumpah, dia buat apa? Dia masuk dalam bilik, dia tukar baju, dia mai duduk makan balik. Lepas tu dia pergi pejabat settle. Tapi kalau dia dah mula marah, hampa ni tak tengok kau orang kalut. Sat lagi anak tu pun makan lambat, bas tinggal, dia kena hantar anak dia pula pergi sekolah dengan muka yang tak elok. Ayah tadi ni yang tak ada rupa ilmu ada ni. Lepas tu pergi pejabat, laptop lupa di rumah. Leceh. Jadi anak-anak, cikgu nak habaq apa? Tolonglah jadi anak penyejuk mata, penawar hati. Sekali lagi anak-anak, carilah tindakan-tindakan yang berbeza, yang hasil dia insya-Allah sangat luar biasa untuk anak-anak berada dalam rumahku, syurgaku, di rumah anak-anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak tulis penyejuk mata, penawar hati. Saat lagi, bawah tajuk tu, cari 10 perkara. Ni assignment, lah tak marah, tak sempat. Saat lagi, habis program cikgu, pergi tunjuk kat mak, pergi tunjuk kat ayah. Mak, tadi cikgu Ben suruh tulis penyejuk mata, penawar hati ni 10 perkara yang boleh jadi asbab kepada penyejuk mata, penawar hati di rumahku, syurgaku. Anak-anak, ni cikgu bagi tugasan. Siapa sebelum Zohor saat lagi dia tak siap tugasan ni, petang ni sampai petang esok, dia akan cirit 17 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey? Berhati-hati. Cikgu selalu cakap masin mulut. Okey? Okey anak-anak, cari. Kalau kamu ada kekuatan, pi bincang dengan ibu ayah. Ibu, pagi tadi ada Cikgu Bakak. Bukan ustaz lah, bukan ustaz. Cikgu Bakak ada program sikit, dia minta tolong senaraikan. Kalaulah anak penyejuk mata, penawar hati, kena buat 10 perkara ni. Okey, ibu dengar, kakak nak beritahu kat ibu. Kalau saat lagi kakak sebut, ibu jawab ya atau tidak. Dua dengan mak sudahlah. Bangun awal. Mak kata tidak. Contoh. Okey, basuh pinggan mangkuk selalu. Ibu kata ya. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak rahmati Allah. Benda kecil ni anak-anak, ingat bila cikgu sebut banyak kali ni. Cikgu sebut banyak kali pagi ni, sebut benda kecil, benda kecil. Anak-anak bila ingat benda kecil, cuba ingat pasir di tepian pantai. Pasir ni lah penyebab Dun Melaka bubar. Ni bukan pasal politik, ni isu semasa. Kena ambil tahu. Pasir-pasir yang halus ni lah Dun Melaka bubar. Kenapa anak-anak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf Sat nah. Sat. Okey. Buka kipas, baru perasan. Kipas tak buka, peluh dah keluar dah belakang, dah mula menitik dah. Okey, baik. Anak-anak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pasir tepi pantai anak-anak, pasir tepi sungai, pasir tu bila diambil, dibawa ke satu tempat, diproses untuk menjadi bata, dan bata itulah disusun anak-anak dengan kaedah pendekatan ilmu dan sebagainya untuk jadi KLCC, untuk jadi parlimen, untuk jadi sekolah menengah kebangsaan permaisuri Tuanku Bainun. Dan bata itulah yang disusun untuk menjadi rumah yang kita duduk sekarang. Mai dari mana bata tu, mai daripada rumah tu, mai daripada mahligai tu, mai daripada KLCC yang hebat satu dunia tu anak-anak. Hasil dia daripada pasir-pasir yang kecil. So anak-anak, penyejuk mata, penawar hati ni adalah butir-butir permata yang kecil yang boleh mensyurgakan rumah tangga anak-anak yang duduk sekarang ni. Yang boleh mensyurgakan family kita anak-anak. Anak-anak, teruskan perjuangan insya-Allah. Baik anak-anak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sikit cikgu simpulkan. Okey, kalau tak buat lagi, buat lepas ni. Kalau dah buat dah, tak apa insya-Allah. Anak-anak, untuk sempurnakan harimu, kalau ada pen, okey, ada pensel, ada kertas, boleh tulis. Kalau boleh ingat, sangat hebat. Okey anak-anak, baik cikgu bagi cepat-cepat. Okey, ini antara yang cikgu selalu tekanlah, ni mazhab cikgu lah. Okey, apa yang cikgu duk tengok, cikgu rasa setiap anak, setiap kita, pagi lafaz syukur cikgu sebut dah tadi, kemas tempat tidur KTT. Cikgu dah sebut, okey. Dalam kemas tempat tidur ada 3 perkara utama anak-anak. Bantai tolong susun, selimut tolong lipat, cadar tolong kemaskan ataupun tarik. 3 dalam KTT. Bersih diri, okey.
urus gigi elok-elok, mandi. Dalam kitab Tajul Muluk, kitab lama warna kuning, dia kata mandi bukan mula di kepala, mandi mula di kaki. Masya Allah, tabarakallah. Okey, sebab dia akan menyebabkan haba tu naik keluar melalui kita punya ubun-ubun. Ini pun penting anak-anak. Benda kecil, tapi Masya Allah cikgu selalu tekankan. Duduk di asrama, mandi. Kalau di rumah pun mandi. Jurus kaki dulu, naik ke lutut, sampai ke pinggul. Okey, bahu kanan, bahu kiri, dan sampai di atas. Begitu juga tak kala kita ambil hadas besar ataupun mandi wajib. Mula dekat di kaki. Itu lebih baik sebenarnya. Okey, dan jangan lupa solat subuh. Okey, berjemaah lebih baik, semua orang tahu, cikgu ulang saja. Baca Quran sikit, tak dapat satu muka setengah, tak dapat setengah, ambil suku. Tak dapat suku, no comment lah. Okey, tak banyak pun sikit anak-anak. Sarapan pagi, okey, dan ciumlah tangan mak ayah selagi mereka ada. Okey, buatlah sesuatu pagi tu. Mak ayah mesti ada dalam agenda kita di awal pagi. Setidaknya kita doa dalam solat kita. Okey anak-anak, dah. Terima kasih kepada yang salin, terima kasih yang ambil bola kepala otak, terima kasih yang akan mengamalkan insya-Allah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Baik anak-anak rahmati Allah, mari kita tengok sikit lagi. Okey. Persoalannya sekarang, kita nak pergi sikit lagi. Okey, cikgu ada 5-10 minit lagi lebih kurang. Adakah apa yang cikgu dah sampaikan pada pagi ni kepada kamu, kepada yang bersama dengan cikgu pagi ni, tak banyak pun kamu dah dapat dah sikit. Tapi insya-Allah, okey, cikgu nak tambah sikit lagi supaya jati diri ni lebih mantap insya-Allah, supaya perubahan zaman ni hang berlaku lah macam mana pun, aku tetap muslim yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sikit teka-teki. Cikgu suka juga. Santai. Okey? Tolong tulis jawapan anda sekarang jika anda tahu jawapannya ataupun anda rasa itu jawapan yang betul dan tepat. Okey, silakan anak-anak. Saja uji minda sikit. Dalam PDPR ni cikgu belajar dalam satu webinar. Antaranya masukkan benda-benda yang macam ni. Burung hantu. Terima kasih Muhammad Afiq Iqbal. Saya suka. Come on, come on, come on. Okey, kelawar. Yes, kelawar. Lagi. Kelawar lagi ya Aizatul. Kelawar lagi ikan. Okey. Jawapan berbeza. Sebab tu kita belajar anak-anak. Sebab tu cikgu kena pergi mengaji 4 tahun, 5 tahun supaya balik boleh bagi anak-anak di sekolah pandai. Air ikan, air dalam. Tu dia hang hebat Nur Imran. Tu dia, aku pun tak tahu kenapa hang tak apa hang tulis Al-Azoloti. Ni kena tanya cikgu. Zabri saya tahu kot. Cikgu tak ngaji banyak bio. Okey, baik. Terima kasih atas kesudian menjawab. Okey. Dia teka-teki ni macam ni, dia ada jawapan dia dah. Okey, jawapan untuk teka-teki ni anak-anak, mari cikgu tengok. Mari cikgu tolong. Okey, tu jawapan dia. Oh, jangan marah. Kata bawah tempurung. Okey, terima kasih Dennis. Okey, baik. Jadi anak-anak, lepas ni please keluar daripada tempurung-tempurung yang sebelum ni. Kalau kamu rasa itu tempurung yang tak berguna pada kamu, please tolong keluar. Okey, tengok dunia. InsyaAllah sekarang dah boleh buat preparation untuk kita nak kembali ke sekolah. Yang belum tengok lagi kain baju, dah boleh mula susun dah kain baju anda. Buku-buku anda, alat tulis anda, dah mula boleh dah. Sebab kita dah nampak insyaAllah, dah ada dah tarikh-tarikh yang kita nak boleh pergi ke sekolah anak-anak. Okey anak-anak? Baik. Kunci kejayaan adalah di tangan anda, bukan pada tangan orang lain. So cikgu pasti itu, kamu juga pasti anak-anak. Okey? So demi agama, bangsa dan tanah air, cikgu nak simpulkan perjumpaan kita pada hari ini. Anak-anak hidup dengan pilihan. So tolong tenggani apa saja dalam pemikiran kamu. Okey? Think positif. Rasa feel positif. Life positif. Dan insyaAllah action positif. Please. Okey? Teruskan perjuangan anak-anak. Ingat anak-anak, dulu lain, sekarang berbeza. Demi generasi yang berbisa, tegar, adaptasi apa saja. Adapt anak-anak, terima keadaan. Inilah zaman anda sekarang. Okey, kami mungkin tak banyak masa dah. Cikgu pun dah 5 siri dah. Anda bakal meneruskan perjuangan anak cucu cikgu contohnya. Tapi jangan tinggal ABC, jaga akhlak, belajar dan terus belajar. Cari guru walau di mana juga anda berada anak-anak. Cari guru ni berbeza-beza anak-anak. Ada guru jahit, ada guru gaming, ada guru masak, ada guru tomoy dan sebagainya.
Cari anak-anak. Okey, cikgu pun sekarang masih lagi dalam proses mencari ilmu. Okey, tengok webinar sana, tengok webinar sini. Minggu lepas, cikgu dapat satu peluang dipilih oleh Kementerian Pelajaran Malaysia mewakili Majlis Guru Kaunseling Negeri Pulau Pinang dan Kebangsaan wakil Malaysia untuk satu webinar bersama dengan guru-guru kaunseling di Indonesia. Mereka tak panggil PDPR, mereka panggil jaring. Daring. Okey, daring tu belajar dalam jaringan. Ada panggil macam tu. Belajar dalam jaringan. Okey, anak-anak cikgu. Baik, ingat ABC, akhlak, belajar, cari guru. Terima kasih kepada yang mencatat. Kesimpulan kecil sikit lagi, ingat anak-anak, kelas PDPR akan jadi seronok dan elok bila ada minat, kamu bagi perhatian dan bagi dan insya-Allah kamu ada motivasi sendiri. Tolong anak-anak, okey? Di akhir kelas PDPR, jangan lupa terima kasih cikgu, maafkan kami cikgu, halalkan ilmu cikgu. Lupa lah tu, ramai yang left lagu tu ya, kurang asam betul. Okey, lepas ni nak left, tulis, segan nak jawab pun tulis. Terima kasih cikgu, maafkan kami cikgu, halalkan ilmu cikgu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak, itu sebenarnya untuk makluman kamu. Kami sebagai cikgu, bila anak murid tulis macam tu, tanyalah siapa pun cikgu yang ada dalam ni. Seronok sebenarnya. Bukan banyak pun, tulis sikit je. Ni okeylah, baik anak-anak. Sekian untuk kelas hari ni. Tak ada cikgu kata apa lagi, left dah. Cabut ayat tu. Loklak ni perangai. Jangan. Kalau boleh cikgu keluar dah baru kita keluar. Itu lagi baik. Ini adab anak-anak. Ustaz tidur tu kata apa? Belajar ni bukan nak pandai. Belajar ni suruhan agama. Tuntutan. Belajar ni. Tak percaya? Bertanya Ustaz Saleh. Dia mengaji banyak. Cikgu mengaji sikit je kot tu. Cikgu lu sekolah orang putih. Sikit lagi anak-anak, insyaAllah. Okey. Okey, hak ni cikgu rasa biasa je, cuma ulang kaji je. Okey, yang tadi ni yang kita think positif dan sebagainya tu, malas kepada rajin, jangan putus asa, terus kalau kasar tu belajar-belajarlah bersopan. Okey, jangan bergantung banyak sangat pada orang lain, cuba-cubalah berdikari sikit-sikit. Weh, nota kemarin satgi hantar noh. Weh, satgi hantar noh. Oh, banyak cantik muka hang. Duk kerja kecek orang je. Cuba jadikan diri #the power of giving. Bagi sama anak-anak. Okey anak-anak, yang lewat tolong tepati masa. Cikgu nak minta tolong anak-anak kalau boleh lepas ni, kelas cikgu pukul 8, kamu masuklah 7.55. Itu adab anak-anak. Bila adab betul, akhlak betul anak-anak, insya-Allah ilmu akan masuk macam air yang mengalir di sungai. Guru cikgu pesan lagu tu. Kalau jaga adab sungguh-sungguh. Anak-anak, cikgu nak pesan lagi, tak kala kamu nak masuk kelas PDPR, sebelum kamu nak balik ke sekolah, buatlah macam biasa. Cikgu dah bagi tip dah tadi. Mandi apa semua, pakai elok-elok, bos perfume elok-elok, mengadap laptop. Akan rasa lain anak-anak. Dengan berserabut, berseribai tu. Tu tak buka kamera. Kalau boleh, letak lip gloss pun tak apalah. Tak mau letak lipstick pun. Sikit, nampak lebih bersemangat. Kita dah mandi pagi tu, kita dah mandi. Dr. Profesor Wahab kata, kita vibratekan diri kita lebih positif. Sebab dalam ayat tu ada cas-cas positif yang sangat banyak. Sebab tu dalam kitab bersetubuh ataupun bersama suami isteri, minta maaf cikgu sebut pagi ni, bukan pasal pagi Jumaat dah. Sebab tu disuruh mandi wajib. Antara hikmah dia, mengaktifkan balik badan yang letih. Anak-anak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mau dah sambil lewa sebab tak ada orang yang boleh ubah kita, diri kita saja. Okey, tengok mak ayah, kita masih ada ruang, umur masih ada, manalah tahu kamu dah tingkatan 5, tingkatan 4, ada sikit masa lagi, sedang diperjuangkan supaya first degree 4 tahun sahaja. Cikgu tengok baru ni di parlimen, sedang diperjuangkan lah 5 tahun kena masuk asasi, setahun dan sebagainya. Lepas ni insya-Allah masa zaman kamu mungkin degree 4 tahun. Masuk tahun ke-5 dah boleh kerja, tahun ke-6 tu umur ayah mak panjang lagi, boleh bawa pergi umrah insya-Allah. Anak-anak, tolong bertimbang rasa pada diri sendiri, tak usahlah pada orang lain. Diri sendiri sudah timbang rasa. Kalau aku tak buat 5 waktu ni, siapa nak tolong aku? Kalau aku tak jaga mak ayah aku ni, siapa nak tolong aku? Kalau aku tak banggakan sekolah aku nak banggakan sekolah siapa? Kalau aku tak banggakan negeri Perak aku ni, aku nak banggakan siapa? Kalau aku tak banggakan Malaysia ni, aku nak banggakan siapa? Kalau aku tak banggakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku nak banggakan siapa? Anak-anak, teruskan tabiat belajar berkesan, buat yang terbaik untuk diri insya-Allah. Okey. So, sikit tip untuk belajar di rumah. Baik, ni cikgu. Okey, nampak cikgu dah? Jelas dah? Okey, kita pun jawab, baik cikgu, faham cikgu. Cikgu ulang cikgu. Yang putih tu jangan tinggal. Nak habaq yang putih tu saja maknanya. Tadi habaq dah, tolong.
Cikgu, terima kasih cikgu. Maafkan kami cikgu. Halalkan ilmu cikgu insya-Allah. Anak-anak, ini medium yang digunakan. Kamu sedia maklum, cikgu nak nampakkan semula saja. Inilah antara benda yang bantu kamu sekarang ni. Cikgu pun kena hadap. Dulu cikgu YouTube pun tak ada. Rupanya cikgu pun nak kena buat YouTube juga dah. Kemarin cikgu dapat S1 LDP di sekolah. Ada cikgu-cikgu yang buat YouTube, dia dapat SPLKM PKKP. Dia dapat markah banyak. Sebab rupanya dari YouTube tu, dia boleh ada point dalam LDP. Cikgu khusus seminar banyaklah, berlama-lama. Tapi bukan semua boleh pakai. Okey, baik. Itu sikit lah. Okey, anak-anak nah. So, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat sekalian, ibu ayah, putera-putera dan puteri-puteri, ingat hidup dengan pilihan. Okey, sikit lagi sebab cikgu dah buat, aku cari teruk teka-teki ni. Teka-teki ada 2 lagi. Okey, sebelum kita berakhir. Okey, teka-teki seterusnya. Buah apa yang orang sayang tetapi tidak boleh dimakan? Okey, Tila tulis sekarang. Sila. Okey, cikgu nak tengok. Terima kasih kepada yang sudi menjawab. Yang ni pandai. Ya Allah, semua betul. Okey. So insya-Allah buah hati cikgu pengarang jantung, buah hati mak ayah, buah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jaga diri, serlahkan peribadi lepas ni insya-Allah. Okey, satu lagi anak-anak. Yang ni siapa teka betul, aku bagi hadiah. Come on. Okey. Semasa pergi dia terbang, semasa balik dia berenang. Apakah dia? Okey, pandai. Bukan, tak tepat joran. Mata kail. Okey, jawapan dia yang tepat ialah mata kail. Okey, jadi anak-anak, jadilah seperti mata kail. Okey anak-anak, umpanlah selalu diri untuk dapatkan sesuatu. Kena ada umpan anak-anak. Okey, umpankan diri dengan matlamat. Umpankan diri dengan niat, masya-Allah tabarakallah. Jadi umpan ni ada 2 begini cikgu nak sentuh. Umpankan diri dengan matlamat, umpankan diri dengan niat pada diri sendiri insya-Allah. Terima kasih kepada yang sudi menjawab. Teruskan dengan matlamatnya, cikgu kosongkan. Cikgu minta, okey, selepas ni sebelum asar hari ni, cikgu nak kamu senaraikan 3 hingga 5 matlamat anda. Matlamat jangka pendek. Kalau kepada pelajar tingkatan 5, you mana kamu nak pi? Begitu juga pelajar tingkatan 4, you mana nak pi kos apa setidak-tidaknya. Okey, pada pelajar tingkatan 1, 2, 3, apa target anda? Apa target anda dalam masa yang terdekat insya-Allah? Untuk di sekolah, target untuk di rumah, target untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey anak-anak, matlamat bukan dikejar tapi matlamat perlu dijemput. Macam mana nak jemput matlamat? Kena ada niat, kena ada niat, kena ada sebab yang baik untuk kita jemput matlamat. Pasal apa aku nak jadi murid yang hebat? Pasal apa aku kena jaga jati diri? Pasal apa aku nak jadi anak yang soleh dan solehah? Sebab semuanya sebab antara yang nombor 1 Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Anak-anak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih atas kesudian mendengar. Terima kasih atas kesudian memikir. Terima kasih atas kesudian menyimpan data maklumat pada hari ini. Dan akhir sekali cikgu tutup dengan satu kisah anak-anak. Kisah apa anak-anak? Kisah satu ketika dulu anak-anak. Inilah ibu yang sangat kita sayang anak-anak. Inilah ibu yang melahirkan kita anak-anak. Inilah ibu yang sentiasa mendoakan kita anak-anak. Sebab ibu selalu sebut anak-anak, bahagia pasti yang akan membahagiakan. Anak-anak, ibu selalu rasa bahagia anak-anak. Apa yang dia buat, dia masak, dia bahagia anak-anak. Walaupun kita makan, kita tinggal di sinki. Ibu yang basuh, ibu yang masak. Tapi itulah kebahagiaan ibu anak-anak. Tapi persoalannya anak-anak, tak adakah kita juga mencari bahagia untuk kita nak bahagiakan ibu dan ayah kita? Anak-anak, carilah bahagia untuk kita bahagiakan guru-guru kita yang kita akan pergi jumpa satu ketika nanti. Mungkin lepas ni, cikgu, ustaz akan masuk kelas kita, ustaz akan tanya balik, ulang kaji balik surah-surah juz amma dan sebagainya. Kita boleh anak-anak. Apa saja surah yang ustaz suruh, kita dah boleh jawab, kita dah boleh baca ikut apa yang sepatutnya, pandang, pendek, makhraj dan sebagainya anak-anak. InsyaAllah cikgu akan suka. Itulah kebahagiaan guru anak-anak. Apa yang cikgu ajak, kita dapat. Anak-anak, cikgu sebut berkali-kali tentang siapa yang ada di rumah adalah syurga kita anak-anak. So mulai hari ini cikgu harapkan sangat-sangat kamu jagalah diri kamu sungguh-sungguh. Jadilah anak soleh dan solehah. Jadilah anak yang disayangi dan menyayangi. Jadilah anak yang boleh memberi dan menerima anak-anak. Jadilah anak-anak yang ringan tulangnya anak-anak. InsyaAllah anak-anak,
kamu akan berada di mana juga, biar zaman apa juga anak-anak, kamu akan jadi sangat hebat. Kalau kamu dimurahkan rezeki anak-anak, insya-Allah setahun dua lagi kamu akan terbang ke luar negara. Pergilah anak-anak ke negara mana sekalipun. Sebab bila ada jati diri anak-anak, negara mana pun kamu pergi, insya-Allah kamu sedar siapa kamu. Anak-anak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pagi ni. Sebab cikgu tahu semua orang ingin mencari sesuatu kebaikan. Semua orang ingin berubah menjadi lebih baik. Tapi tanya diri, kenapa? Why? Big why mesti ada anak-anak. Jadi insya-Allah hari ni ambillah big why tu, sebab kita ada mak ayah yang perlu kita bahagiakan. Kepada mak ayah, terima kasih atas pengorbanan menyediakan tempat, menyediakan media, menyediakan apa juga yang berkaitan dengan PDPR sekarang ni. Terima kasih wahai ibu ayah. Saya bagi pihak PKPM sangat-sangat menjunjung kasih, sangat-sangat menghormati, sangat-sangat menyayangi, sangat-sangat bangga dengan apa yang ibu ayah buat untuk memastikan anak-anak berada di tahap sekarang ni. Ibu ayah, anak-anak, rakan-rakan guru, putera-putera dan puteri-puteri, ingat, tanpa kita bahagia, kita tak boleh bahagiakan orang lain. Bahagia datang daripada jati diri yang sangat hebat, dekat dengan Allah, dekat dengan family, dan insya-Allah semua tu akan berlaku dan terus berlaku bila kita tahu apa yang kita buat. #The Power of Giving. Terima kasih anak-anak, dan insya-Allah sebelum kita berakhir, kebetulan masih ada lagi waktu duha yang sangat hebat ini. Marilah sama-sama kita panjatkan sedikit doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan doa ini Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah berikan kepada kita hidayah, Allah berikan terus rahmat dan nikmatnya kepada kita anak-anak. Jadi sekali lagi anak-anak, kita sama-sama membaca Ummul Kitab dan kita tadahkan sebentar kedua tangan kita, cantumkan elok-elok anak-anak. Kata Ustaz Wadi Anwar, kiblat solat Kaabah, kiblat doa langit anak-anak. Jadi bila nak angkat tangan anak-anak, jangan tutup mulut macam tu, jangan letak kat dada, jangan letak dekat perut, cantumkan kedua-dua tangan, letak di hadapan muka elok-elok anak-anak, tadahkan macam kita tadah buku 90 darjah ke langit anak-anak. InsyaAllah itu pesan Ustaz Wadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah lagi tangan kepadamu, Ya Allah. Memohon kepadamu, Ya Allah. Meminta kepadamu, Ya Allah. Merayu padamu, Ya Allah. Keampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu dan bapa kami, Ya Allah. Kasihanilah mereka, Ya Allah, seperti mana mereka mengasihani kami semasa kami masih kecil, Ya Allah. Ya Allah, jika ada ibu ayah kami yang pergi dulu pada kami, Ya Allah, kau jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga, Ya Allah. Kau luaskanlah kubur mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkan juga dosa guru-guru kami, Ya Allah, yang mengenalkan kami dengan dunia ini, Ya Allah. Ya Allah, kau ampunkan juga ahli keluarga kami, Ya Allah. Jiran kami, Ya Allah. Rakan-rakan kami, Ya Allah. Kaum kerabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup ataupun yang telah mati, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kau bukakanlah pintu-pintu hati kami, Ya Allah, untuk kami menerima dan mencari ilmu yang bermanfaat, Ya Allah, untuk kami jadikan bekalan di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kau jauhkanlah kami dari segala kejahatan, Ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala maksiat, Ya Allah. Jauhkanlah kami segala wabak dan penyakit, Ya Allah. Ya Allah, kau angkatlah kembali COVID-19 ini, Ya Allah. Jauhkanlah daripada kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kau sembuhkanlah sahabat-sahabat kami, rakan-rakan kami, jiran-jiran kami, muslimin, muslimat, Ya Allah, yang diuji dengan COVID-19 ini, Ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau jadikanlah anak-anak kami, putera-puteri kami ini, Ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah, Ya Allah. Anak-anak yang mendengar kata, Ya Allah. Anak-anak yang tidak meninggalkan solat, Ya Allah. Anak-anak yang solat di awal waktu, Ya Allah. Anak-anak yang solat di awal waktu, Ya Allah. Anak-anak yang bahagia dan membahagiakan, Ya Allah. Anak-anak yang ringan tulangnya, Ya Allah. Anak-anak yang jujur di mana juga mereka berada, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Terima kasih atas segala rahmat dan nikmat-Mu ini, Ya Allah. Ya Allah, ditakdirkan satu hari nanti kami diambil kembali oleh-Mu, Ya Allah. Ambillah kami dalam keadaan husnul khatimah, Ya Allah. Ambillah kami dalam keadaan kami mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ambillah kami dalam keadaan kami yang baik, Ya Allah. Tempatkanlah kami ke dalam syurga-Mu tanpa dihisap, Ya Allah. Jauhkanlah kami, Ya Allah, daripada siksa kubur, sakaratul maut, Ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka, Ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga-Mu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam. Mohon maaf terkasar bahasa terlanjur bicara. InsyaAllah jumpa dan jumpa lagi anak-anak semua rakan guru. Kalau tidak di dunia, di syurga jannah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Abu Bakar ataupun Cikgu Ben. Terima kasih kerana memberikan satu santapan rohani yang hebat untuk kita amalkan pada pagi ini. Kadang-kadang apa yang Cikgu Bat beritahu kita tu benda-benda yang simple yang kita perlu buat, insya-Allah, dan bermula pada besok kita cuba buat benda-benda tu. Kita nampak benda-benda tu simple je, macam basuh pinggan, kan, susun balik, bangun ucapkan alhamdulillah, syukur Allah, terima kasih Allah. Kalau hari Jumaat kita banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berkaitan dengan PDPR tu dia cerita buka kamera, ucapkan terima kasih dan sebagainya, dan pastikan cikgu keluar dulu baru kita keluar. Itu adalah benda-benda yang akan memberi impak yang besar, walaupun kita nampak simple, tapi apabila kita amalkan, kita akan membahagiakan kita bahagia dan kita akan membahagiakan mak dan ayah kita akan bahagia dan membahagiakan guru-guru kita. Majlis saya mewakili pihak sekolah SMK Raja Permaisuri Bainun, daripada pihak pentadbirannya yang diketuai oleh Abang Long kami, Cik Ruslah bin Sarion. Sebab kami tak ada bapa, kami ada Abang Long je yang menguruskan kami. Sebab ni Abang Long yang baik, Abang Long yang selalu bertimbang rasa dengan kami semua. Semoga kami bahagia di sini, dan kita semua bahagia dan kita akan membahagiakan insan-insan yang di sekeliling kita, insya-Allah. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih lagi sekali pada Tuan Haji. Cik Lah ada cakap apa-apa? Tak ada. Okey, itu saja untuk hari ini. Marilah sama-sama kita tutup program kita dengan kafaratul majlis dan surah wal asri. Subhanallah. Terima kasih Tuan Haji lagi sekali. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain-lain program. Terima kasih Tuan Haji. Jumpa lagi. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu. Assalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalam. Assalamualaikum Cikgu. Assalam. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu.
Cik Odin kat mana tu? Oi, tengah buat tu projek hari ni. Projek lah ni. Terima kasih Cik Odin. Projek hari Jumaat. InsyaAllah. Tengok cantik. Buat yang kecil-kecil aja. InsyaAllah. Tak apa, yang tu berkekalan nanti insyaAllah. Selagi ada kat Surabaya Nun tu dikekal. InsyaAllah Musa punya usaha, kita hanya menyokong aja. InsyaAllah. Banyak jasa Cik Odin tu pergi cari barang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Abang Ah. Tak dapat buka kamera pula. Dia macam rosak pula. Okey. Nak kena setting balik lagi. Cik Zabi bila simposium? Dah mula dah? Tengah on ni sekarang. Tengah on? Tak apa, bukan giliran saya boleh lari-lari masuk lah. Good luck. Terima kasih. Okay. Tak pergi sekolah lah ya? Tak tengok ni? Tengok online je? Okay, good luck. Okay. Oh, turquoise. Tema. Terima kasih Tuan Haji. Volume Tuan Haji tak buka speaker, tak dengar. Tak dengar Tuan Haji, buka speaker. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Saya undur diri dulu. Okey. Baik, Ustaz Saleh. Thank you very much. Jumpa lagi. Okay, InsyaAllah. Baik. Nanti kita nak jemput lagi ni Abang Ah. Allah. InsyaAllah. Ada ruang, ada peluang. Jangan panggil duk pi buat apa nama ni, cat sekolah ke. Line apa nama ni, sukan ke tak reti. Hak ni reti lah sikit-sikit. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih Ustaz Saleh. Okey, terima kasih. Teruskan tu.